Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan cuba bersama-sama menjawab persoalan-persoalan yang sentiasa berbangkit dalam kalangan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, insya-Allah. Ustaz, apakah hukum korek hidung ketika puasa? Terima kasih. Soalan pertama mengenai permasalahan mengorek hidung ketika berpuasa. Asal hukum mengorek hidung ketika berpuasa itu tidak batal jika korek tadi pada tempat yang tidak terkena pada had ataupun batas-batas rongga. Dalam tubuh kita ada rongga dan rongga itu menjadi tempat ataupun sesuatu yang dimasukkan akan membuatkan seseorang itu batal puasa dia. Dan rongga tu pertamanya rongga telinga, lubang telinga, rongga telinga, rongga mulut, rongga hidung dan juga rongga kemaluan, dubur dan kubul dan dubur. Jadi rongga-rongga tadi bila kita masukkan sesuatu ke dalam rongga tadi, maka batal puasa. Begitu juga permasalahan yang timbul dan bangkit tentang korek hidung. Di mana rongga hidung? Kita ada hidung, kemudian kita ada rongga. Di mana rongga dia? Rongga hidung tu pada tulang hidung. Pada tulang hidung tu dipanggil, bermulalah rongga hidung tu di situ. Jadi kalau kita korek hidung tu pada hidung yang lembut ni, kawasan itu, maka dia tidak batal. Sampailah kita masuk kena pada tulang hidung tadi, maka ketika itu barulah dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung, maka batallah puasa. Wallahu a'lam. Ustaz, nak tanya sikit, apakah hukum muntah ketika berpuasa? Muntah di antara muntah yang dimaksudkan muntah sehingga membatalkan puasa itu iaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni macam mana? Muntah dengan sengaja ni iaitu dikorek. Dia korek benda dekat dalam mulut dia tu, anak tekak dia sehingga dia muntah. Itu muntah dengan sengaja. Dan perlu kita ketahui dalam bab muntah ni, ulama bahaskan bahawa sesuatu yang dikatakan muntah sehingga batal tadi ialah dia korek dengan sengaja dan sesuatu yang keluar tadi tu pula keluar daripada tembuluk dada kita tadi. Dipanggil rongga perut. Rongga perut. Jadi sesuatu yang keluar daripada rongga perut yang dikeluarkan dengan keadaan sengaja, maka ketika itu batal. Kerana apa? Kerana ada rongga-rongga lain ataupun tembuluk-tembuluk lain yang keluar. Contohnya daripada otak, daripada kepala ataupun ada daripada tekak yang panggil kahak. Maka sesuatu yang keluar daripada kahak ataupun daripada rongga kepala tadi tidak batal. Tapi kalau rongga tembuluk makanan yang pada dada tadi kita keluarkan dengan sengaja, maka batal. Apa maksud dengan tidak sengaja pula? Contohnya kita berbau bangkai sehingga kan rasa nak muntah dan termuntah. Dan muntah kat situ bukan muntah yang sengaja. Maka ketika itu muntah tadi tidak membuatkan seseorang itu batal puasa dia. Wallahu a'lam. Adakah puasa orang yang gila dalam tempoh sementara dikira batal? Gila ataupun disebut sebagai hilang akal, salah satu perkara yang membuatkan seseorang itu batal puasa dia. Bagaimana yang dikatakan gila? Yang dikatakan gila iaitu hilang akal. Hilang akal, jalan ataupun cara kita nak menilai seseorang itu hilang akal, bila kita tanya sesuatu perkara, dia tak boleh nak jawab, dia tak tahu, dia tak ingat. Maka ketika itu dia dikategorikan hilang akal. Dan ketika itu batal puasa dia, walaupun sedikit. Dalam kitab sebut walaupun sejenak. Dia jatuh, tiba-tiba dia hilang akal dia tadi. Lalu ketika itu batal puasa dia. Apatah lagi gila. Tiba-tiba datang gila dia. Maka gila tadi membuatkan seseorang itu batal puasa dia. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, Tasha nak tanya, apakah hukum mencarut dalam media sosial ketika berpuasa? Masya Allah, terima kasih, soalan yang sangat baik. Mencarut di media sosial, satu perkara yang sangat cukup tak dapat nak dijaga pada hari ini. Medsos, orang boleh bercakap tanpa batas, sehingga kadang-kadang dia terlupa adab dan akhlak. Daripada segi hukum, mencarut di media sosial tidaklah sampai membuatkan batal puasa seseorang tersebut. Daripada kacamata fiqh, dia tidak batal. Tetapi daripada kacamata tasawuf, pahala puasa dia habis.
hilang disebabkan tidak ada adab dan akhlak terhadap tindakan-tindakan yang dibuat di medsos tadi. Itu sebabnya kita berpuasa ni bukan hanya sekadar menjaga dan memelihara diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi dalam keadaan anggota tubuh juga perlu berpuasa. Mata kena puasa, telinga kena puasa, mulut kena puasa. Apa yang dikatakan mulut tu kena puasa? Iaitu ungkapan, ucapan yang kita lahirkan tadi betul-betul perkara yang baik yang Allah Ta'ala suka dan tidak mengungkapkan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau di medsos pula, mungkin mulut kita tak bercakap, tapi tangan pula apa yang kita type sehingga mencarut dan sebagainya. Itu semuanya perkara-perkara yang boleh membuatkan pahala kebaikan puasa kita tadi hilang disebabkan tidak menjaga ataupun anggota tubuh kita tadi tidak berpuasa dengan baik sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Sekiranya kita fikir bahawa puasa kita telah terbatal, bolehkah kita makan? Masya-Allah. Bila kita terfikir, kita terasa ataupun kita dapat tahu bahawa puasa kita batal, jadi kena lihat sebab yang membatalkan puasa kita tadi. Kalau sebab membatalkan puasa tadi seperti lupa niat, ataupun gila, ataupun korek hidung yang kita bincang daripada awal tadi, itu semuanya perkara-perkara yang membatalkan puasa tetapi dalam keadaan tetap tidak boleh makan. Kerana apa? Kerana menghormati hari puasa ataupun bulan puasa. Tetapi ada perkara yang batal puasa tetapi boleh makan. Contohnya orang perempuan berhaid. Orang perempuan berhaid, dia puasa, lepas tu tiba-tiba datang haid dia batal. Ketika tu dia boleh makan tak? Boleh. Sebab haid termasuk permasalahan-permasalahan yang dikecualikan daripada tuntutan puasa. Haid, nifas, begitu juga perempuan yang menyusukan anak, orang tua. Jadi golongan-golongan ini termasuk juga musafir. Golongan-golongan ini yang mana mereka tidak puasa dan mereka dibenarkan makan. Tapi selain daripada tu, contohnya orang korek hidung, batal puasa, korek telinga, batal puasa, ataupun dia terlupa niat puasa, perkara-perkara tadi, semuanya itu batal puasa ataupun tidak dikira puasa, tapi dalam keadaan dia tetap tidak dibenarkan makan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tasha dan terima kasih juga kepada Zarah atas perkongsian soalan. Dan semoga sedikit perkongsian ini membawa kebaikan dan panduan kepada kita bersama supaya puasa kita ini bukan puasa yang sia-sia tetapi puasa yang benar-benar membawa kebaikan untuk diri kita, kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan kita akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.